Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin. Nama apa kitab kita? Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Maknanya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nak jadi manusia yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara pedoman, panduan kita kena jalan ikut cara dia. Bukan kata ni saja, di antara kitabnya yang membincang tentang perkara ni iaitu kitab kita Hidayatus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani alaihi rahmatullah. Al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbil mal. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbil mal. Apa dia bakhil, bukhli wa hubbil mal? Adapun bakhil wa hubbil mal, bakhil itu yakni kikir. Apa dia makna kikir? Kikir, kopi, orang Kelantan kata kopi. Lagi apa lagi? Kalau istilah peribahasa dia panggil takar jering. Takar jering ni dia polah payah nak cabut. Atau panggil isbalah. Ataupun dia panggil ni daun pisang. Daun pisang ni tak luruh diri. Dia luruh tak? Daun pisang luruh diri? Tak ada. Kena pergi senjuh, tarik, kerak, baru jatuh. Yang ni berat belakang ni. Dia panggil kopi. Ni takar jering. Berapa lagi? Hapahnya ni mana perlu habis baru terbit. Macam-macam istilah. Yang pentingnya kopi, bakhil, kikir, dia belakang tu. Hubbil mal tu maknanya dan kasih akan harta. Dia kopi kasih harta lalu. Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni sayang harta lebih daripada gapo-gapo. Kita kena ingatlah, saya ke tak saya ke tak. Tengok semalamnya ambil berkir. Tak apa-apa. Maka iaitu sifat yang dicela oleh syarak. Bakhil, kopi dengan saya harta ni sifat yang dicela oleh syarak, iaitu sebesar-besar dosa yang membawa kebinasaan dalam akhirat. Maknanya kalau kita sebabkan bakhil, kita disayang harta, kita tak keluar zakat, maka dianya sebesar-besar dosa di akhirat. Sebab zakat tu wajib. Adapun kita bakhil tak keluar derma biasa ni, tak boleh nak, tidak dosa. Kerana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Artinya, dan jangan engkau sangka akan orang yang kikir, orang yang kupik ni, dengan barang yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu. Orang yang kupik, yang bakhil dengan harta, dengan pemberian Allah, rezeki Allah Ta'ala beri pada mereka daripada anugerahnya, pemberiannya, iaitu kebajikan bagi mereka. Maknanya orang yang saya ni, Tuhan beri harta pada kita ni, kita saya nak nafkah, saya nak derma, nak bayar zakat saya. Tetapi iaitu kejahatan bagi mereka, dan lagi akan dikekangkan. Apa nak dikekangkan? Mana dikalungkan, dijadikan rantai. Itu mana dikekangkan. Kalau macam kuda tu, hak laju tu orang buh besi mulut dia tu, itu dia panggil kekang, rata dia. Lagi akan dikekangkan, akan yang dikikirkan barang dia tu, benda dia tu, harta dia, mah dia, duit dia tu akan jadi kekal, jadi rata ke dia sendiri. Yang akan dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka pada hari kiamat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maknanya duit kita tak keluar zakat. Tak kira lah berapa dia. Barang mah ko, duit ko, saham ko, harta, berapa saja harta. Hari kiamat nanti benda ni akan jadi rata, duk belenggu kita tekok. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu,
harta kita ni akan jadi akrab, akan jadi ular. Ular ni mengikut dalam sifat dia, ada cerita dalam hadis. Kepala dia botak licin, tak ada rambut kepala dia sebab bisa dia terlalu kuat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nanti nak satu orang yang tak keluar zakat, tak keluar harta dia. Kopi kalau tak kopi, kalau harta kita akan jadi hak apa? Jadi hak orang lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhl fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya takut oleh kamu akan fikir bakhil itu, maka kerana bahawasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu. Orang yang dahulu daripada kita binasa dengan sebab fikir, dengan sebab tak keluar zakat. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang yang tak keluar zakat ni, bakhil ni, mana-mana kaum yang tidak keluar zakat, pada masa itu Allah Taala akan tahan hujan daripada turun. Sama ada hujan turun tak kering-kering, tak apa ni, tak turun, ataupun dia turun tapi tak ada manfaat. Hujan turun, air tak ada. Lalu ni berlaku tak berlaku lagi tu. Hujan turun hari-hari, banjir, naik atas rumah pecik air tak ada. Kepala belakang tujuan hujan, ataupun hujan turun yang lebat yang menghanyutkan tanaman dan sebagainya. Tengok di sini, hadis ini kena tukar sikit. Diriwayat daripada Jabir. Dengan lafaz ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Nabi kata, takutlah kamu daripada berlaku bakir, kerana bakir ini telah membinasakan orang dulu daripada kamu. Lagu mana dia binasa? Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimhum. Dengan sebab dia kupi, dia sanggup membunuh orang kerana nak jaga harta dia. Dengan sebab dia kupi, dia sanggup menumpahkan darah semata-mata berbuat harta sekarang. Hubbul man, binasa habis orang dulu. Jadi riwayat yang ada dia, riwayat ittaqus syuha. Nabi kita kata ittaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Itu riwayat daripada Muslim. Adapun ittaqul iyyakum wal bukhla tu, lafaz dia tu kata di muhakkik tidak ada. Bukhla dia ada syuha, mendekatlah. Dari segi maknanya sama. Bukhla dengan syuha tak ada sedikit perbezaan, tapi asasnya ada. Bermula lawan bakhil itu iaitu sakha. Lawan dengan bakhil itu apa dia? Sakha. Apa di mana sakha? Yakni murah hati. Orang bakhil lawan dia sakha, murah hati, iaitulah sifat kepujian yang dipuji oleh syarak, seperti firman Allah Taala, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Artinya barang siapa memeliharakan akan diri mereka itu daripada kikir. Kalau kita rasa kupi, lagi banyak kita derma. Itu kita lawan sifat kikir. Maka mereka itulah orang yang mendapat kemenangan di dalam akhirat. Mana siapa dia boleh lawan sifat kopi dari diri dia. Semua orang sayang harta. Siapa dia kata sayang harta, cari benar. Tapi kita lawan nafsu kita sayang harta ni dengan apa? Kita derma. Bawa sikit-sikit. Tak sedema banyak, bawa sikit. Ayat ya wa man yuqa shuhha nafsihi ni ayat suratul Hasyr ayat 9. Tulis. Suratul Hasyr ayat 9 dan surah At-Taghabun ayat 16. Dia ada dua kali ulang ayat. Al-Hasyr 9, At-Taghabun 16. Ayat tadi kita mula-mula baca tadi, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah tu, itu dari surah Ali Imran. Surah apa? Tulis dulu. Ali Imran ayat 180. Ali Imran ayat 180. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun tambutu fil jannati fala yalijul jannata illa sakhiyun
wal bukhlu syajaratun tambutu fin nari fala yalijun nar illa bakhilun. Artinya bermula murah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh dalam surga. Maka tiada masuk akan surga itu melainkan orang yang murah hati. Orang kopi tak masuk surga, waliyadzubillah. Orang yang murah hati yang masuk surga. Dan kikir, kopi itu, bakhil itu, satu pohon dari kayu yang tumbuh dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka tiada masuk dalam neraka itu melainkan orang yang kikir, orang yang kopi. Hadis ini kata Al-Iraqi diriwayat oleh Ibn Hibban di dalam kitab dia Ad-Du'afa, dan diriwayat oleh Ibn Adi. Biasanya Ibn Adi ni ada satu kitab dia nama dia Ad-Du'afa, mana kitab rawi-rawi lemah ni lah hadis dia. Jadi automatik lah kita boleh faham hadis itu nak mana dia cantik tapi sanad dia nya lemah. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyul jahulu, as-sakhiyu al-jahulu ahabbu ila Allah taala min al-'abidi al-bakhili. Artinya bermula orang yang murah hati, yang jahil. Orang ni jahil tapi hati dia murah, derma semacam. Tengok budak-budak ni bagi makanan, nak mari masjid ni bawa dah penuh dalam kereta tu dengan sekupnya, dengan gawa-gawa makanan, buka jamu. Tengok tuan-tuan ni tengok tuan derma bubuh lalu duit. Baik orang, pemurah orang, terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid, yang kikir. Orang ni ibadat kuat tapi takkan diri, seria pun tak tahu duit derma dia. Duk main halopiah lah orang kutip derma, dia diri tak bubuh dalam piah. Berat ke tak berat sikit? Berat juga tak? Ngutik saja, tanya nak bubuh lagi dia tak ada. Terlupa dia kutip orang lain ke? Jadi lepaslah poket dia tu. Yakni orang yang jahil yang murah itu terlebih baik daripada orang yang membanyakkan akan berbuat ibadah tetapi kikir, kupi, dan jika ada ia alim sekalipun. Orang alim kalau kupi dalam bab ni lah, dalam bab derma ni kalah dia. Kata Al-Iraqi kata apa hadis ni diriwayat oleh At-Tirmizi. Diriwayat oleh Tirmizi, kata Tirmizi hadis ni gharib. Jadi ulama mengatakan hadis ini dhaif. Lemah dari segi sanad dia dhaif. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ja'ala Allahu waliyan lahu illa 'ala as-sakha wa husnil khuluq." Artinya tiada memberi perangai Allah akan aulia. Aulia ni siapa dia? Wali-wali Allah, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala ni, melainkan atas murah hati dan baik perangai. Maknanya Tuhan pilih wali-wali dia ni, aulia Allah ni, orang yang murah hati dan perangainya baik. Murah hati dan perangainya baik. Kata Al-Iraqi, hadis ini rawahu Ad-Daruqutni. Rawahu Ad-Daruqutni, diriwayat oleh Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun wala khabbun wala khibbun wala khainun wala, gapo dia lagi tak ada. Wala khainun wala, lepas pada khain tu gapo dia? Musiu malikah, gitu kan? Dalam kitab hadis tulis sayyi'ul malakah, sayyi'ul malikah. Sayyi'. Sayyi'. Artinya tiada masuk syurga orang yang kikir, yakni orang yang bakhil.
dan orang yang memperdaya ia akan orang yang khianat. Mana orang bakhil tak masuk surga, orang khianat tak masuk surga, dan orang yang jahat perangai dalam hatinya. Hati dia deki kau, tak ada tengok orang senang. Tengok orang senang sikit, awak fitnah lalu. Tengok orang senang sikit, macam-macam buat, macam-macam kata, macam-macam umpak. Hadis ini kata Al-Iraqi akhrajahu Ahmad, diriwayat oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi, serta Tirmizi menganggap hadis ini hasan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna aslal bukhli hubbul mal. Tulis baik-baik, payah nak baca tu. i'lam anna aslal bukhli hubbul mali wa huwa mazmumun iz man la mala lahu la yazharu bukhluhu lakin yazharu hubbuhu lil mal wa rubba rajulin sakhiyyin lakinnahu yuhibbul mala liyaskhiya bihi fayuzkaru bis sakha fadzalika aidan madhmumun lianna hubbal mali yulhi an dzikrillahi ta'ala wa yasrifu wajhal qalbi ila dunya. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya asal kikir itu, asal kopi itu gapo dia, iaitulah kasih akan harta. Bakhil, seorang ini bersifat bakhil, kopi nak derma payah ni. Setengah orang itu bukan nak derma payah, nak beli makan ke dia, putar saya biti. Mikir ai nak beli nasi 2,5 kedai ni, tahu ayam. Dia sanggup beli nasi 2,5 tu, tahu ikan free. Pitih ada. Ni orang kopi. Orang kopi ni dia bukan kopi dengan orang lain saja, dengan dia sendiri dia kopi juga. Wal iyadzubillah. Hinanya dia dah. Saya nak tu bila poket ni siapa nak boleh perut dia, dia mikir. Mikir ke tidak? Mikir. Jadi Al-Ghazali kata apa? Asal kikir itu, asal kopi itu, iaitu kasih akan harta. Dan iaitu dicela oleh syarak. Syarak cela orang kopi. Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya itu. Orang tak ada harta, tak nampak dia kopi. Nampak ke tak nampak? Nampak ke apa dia tak ada harta? Kalau tak derma, orang tak minta dengan dia. Ada siapa-siapa nak hala derma ke dia? We derma dah dia tak kena we derma ke dia ni. Tapi lagu mana dia kopi? Kerana barang siapa tiada baginya harta, tiada nyata fikirnya itu, tetapi nyata ia kasih kepada harta. Tapi kalau boleh orang wisria dia pitih, nya senyum juga pitih. Tak tahulah si pitih tu karak mari mana pun. Hai senyum tak mudah nak boleh poket. Jangan nampak gitulah. Nampak tomok doa saya pitih sebab tu hal tahu. Semua cerita kita main dulu. Zaman dulu pitih Dina apa ni, dia pitih apa ni? Emas perak ni. Dia pitih dia tu, dia cok nama raja, nama khalifah macam taman kita lah ni. Duit kita pun tu dia nama raja kau. Bila khalifah pitih dia ni jatuh. Celah rata. Dia duk korek tak tobik. Raja kata buat apa? Dia kata duit tu aku ni jatuh sini. Nak orangnya bakhil dia, tapi orang cerdik dia jawab. Raja kata ambil orang lain lagi tu kak, tak sedut cara hotu lah. Dia kata bukan soal ambil orang lain, soalnya gambar tu aku dipitih ni saya bimbel duduk celah ni jadi hina gambar tu aku ni. Cerdik dia saya pitih tu saya gambar raja tu. Tapi nak orang cerdik dia jawab raja dia tu bukan soal pitih tu aku. Pitih tu kecil ya, tapi gambar tu aku ni saya bimbel hina duduk celah ni. Raja kata kita pihak lain banyak lagi kita padi kita korek ni. Jadi segar dia boleh pitih banyak lagi. Kalau mau jatuh dia sekali korek kata pasal apa? Gambar raja ada situ tu. Bukan saya pitih polisi tu tak. Gambar tu aku ada situ. Dia nak cari tu. Jadi nak ayatnya kalau orang tak ada harta, macam mana kita nak tahu dia hubbul mal? Dia ni saya berdoa pula nak pitih.
Boleh suya tu kok cium juga. Allah, kalau kita pilih kalau orang cium piti ke rasa sedih juga. Cium gelain kata cium piti apa. Boleh bokek tu. Dan yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Dan terkadang seorang yang murah, orang ni murah, suka derma, tetapi ia sangat kasih kepada harta, supaya dikata orang akan dia murah. Derma tu kok gini akak, nak boleh tabur derma tak akak gini. Mai tabur tu. Akak tinggi pasal 10 riyal. Tayang riyal tu kepak gini. Nak boleh lebih tu kepak gitu. Tayang 10 riyal tak akak. Ada kata lagi tu. Ada jebok gitu. Tayang 10 riyal tak akak tinggi. Kalau 50 kan, woi, mana tabur ni? Kuntit derma kau ni. Tu ada juga penyakit lagi tu. Kita tak kira dah 2 riyal ke 10 riyal 50 ke kepal belaka dah apa tu. Bawa tak nampak. Jadi apa jadi orang lagi ni? Derma dah dianya, tapi saya suka orang tengok. Supaya dikata orang akan dia murah, maka dipuji oleh orang akan murahnya itu, maka yang demikian itu dicela pula oleh syarak. Syarak cela juga ni. Hak kopi tak uji pun cela, hak bui nak nunjuk dicela oleh syarak juga. Jadi kita ikhlas Subhanahu wa taala. Kalau boleh jangan biar orang tengok kita derma tu. Senyap-senyap juga boleh letup. Kalau nampak orang ramai kali hari Jumaat tu, mari pula petai karang, juga boleh letup. Betul. Kerana kasih kepada harta itu, sebab apa ya kasih harta ni jadi dicela oleh syarak ni? Kerana kasih pada harta itu melupakan daripada zikir Allah Ta'ala. Sebab kita sayang harta, kita tak ada nak zikir. Dia akan zikir ke tidak? Tak ada. Mesti kita maaf apa ni kat Allah. Awal lagi turun. Lalu ni tak apa nak menoleh mula ni kita turun pula dah kau. Malu pustaka belakang. Jadi malah lah nak tambah hujan ni pula bakal jadi makan wahanggu pula jadi penganggur balik. Kerana kasih pada harta itu melupakan zikir daripada zikir Allah dan memalingkan ia akan muka hati kepada dunia, dan yang demikian itu ditegahkan oleh syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya jangan melupakan akan kamu oleh segala hartamu dan segala anak kamu daripada zikir Allah Ta'ala. Jangan melupakan kita harta dan anak-anak. Dua perkara ni manusia akan jadi lupa. Betul. Saya ke anak tak boleh pergi masjid juga. Ikut anak nak berapa buat belaka. Tak apa anak nak buat belaka bui. Nak kereta bui, nak motosikal bui. Mayat tak suruh. Allah, kalau salah orang tegur sikit kak bergerak si piling tu marah. Ikut kawan, anak kawan kawan ni. Anak kawan ke anak siapa ke dari segi akhlak kena tegur belaka. Allah Ta'ala kata jangan melupakan kamu oleh hartamu dan anak pinakmu, jangan melupa kita pada zikir Allah Ta'ala. Ayat ini surah Al-Munafiqun ayat 9. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Surah Al-Munafiqun ayat 9, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wasyarafi. Hubbul mali wasyaraf yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Artinya bermula kasih akan harta, kasih harta, dan kasih akan kemuliaan pangkat. Kita ni suka atau suka harta? Suka. Pakak suka juga. Dua perkara tu suka belakang. Orang sanggup balah, sanggup tuduh menuduh, sanggup buat fitnah pasal nak naik jawatan. Nak naik jawatan, ketua pun duduk pengaruh. Takut dia saya dia naik, dia pergi fitnah saya dia tu. Dia tu tak boleh poting kuat. Saya nak betul. Naiklah dia. Nak naik pakak sikit, 3-50 riyal gaji. Jatuh kawan sendirilah, macam-macam. Tu musim orang jawatan kerja. Kalau orang dalam politik, Allahu Akbar lagi dahsyat. Nak jadi ketua cawangan tu sanggup fitnah kawan ni. Ketua cawangan ya. Bukan nak jadi menteri lagi. Kalau nak jadi ketua kawasan sampai juta-juta habis. Semua tu hubbul mal wal jah, kasih ke pangkat belakang. Dalam riwayat ni kata apa? Bermula kasih akan harta dan kasih akan kemuliaan pangkat itu, yaitu menumbuhkan kedua-duanya itu akan munafik dalam hati.
seperti menumbuhkan air akan sayuran. Betul. Jelas nampak di mata kita. Orang gila pakak ni, orang gila harta ni, macamlah tumbuh sifat munafik dalam diri dia tu seperti air menumbuhkan sayuran. Munafik kecek dengan orang tak betul, buat fitnah kawan sendiri, jatuh guru, puji dia sendiri kerana nak naik pakak, nak kejawatan, sanggup beli. Allahu Akbar. Kita selamatlah kita dengan Allah SWT daripada benda-benda bala pustaka ni. Hadis ni dengan lafaz hubbul mal wal jah ni, kata Iraqi, rawahu Abu Mansur Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dengan sanadnya dhaif. Sanad dia ilmu hadis ilmu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bermula harta itu ada kalanya dipuji oleh syarak. Harta ni bukan semuanya tak baik. Ada kalanya harta itu dipuji oleh syarak, dan ada kalanya dicela oleh syarak. Ada sekala dia puji, ada sekali dia cela. Bukan semua harta tu kan, mentang orang ada harta kat kena hina-hina jadi cela belaka. Tidak. Bermula harta yang dipuji oleh syarak itu, dengar ni. Harta mana ke harta orang ada harta tapi dipuji oleh syarak? Bermula harta itu bermula harta yang dipuji oleh syarak itu, iaitu harta yang dibuat sedekah. Siapa dia sedekah banyak, harta ni mulia. Dan harta yang dibuat bekal naik haji, pergi ke Mekah, boleh. Dan sekalian yang dibelanjakan pada jalan akhirat. Apa saja benda hak kita makan sendiri, baik. Tujuan apa makan? Sebab nak ibadat kepada Allah SWT. Apa? Bermula harta yang dicela oleh syarak itu, iaitu harta yang dibelanjakan kepada berbuat maksiat. Beli alat-alat maksiat. Harta tu harta tak baik. Lagi orang tengok maksiat, lagi tu lagi tak boleh remon. Dan harta yang dibelanjakan kepada yang disukai oleh hawa nafsu, yang tiada membawa ke akhirat. Apa saja benda kita beli yang tak membawa kepada akhirat, maka itulah harta yang tidak baik. Jadi harta ada berapa jenis? Dua jenis. Harta baik kita derma fi sabilillah. Harta derma fi maksiatillah, itu harta tak baik. Habislah kita pasal yang kelima. Al-faslu sadisu fi hubbil jah. Bermula pasal yang keenam. Penyakit yang keenam ni pada menyatakan hubbul jah. Apa dia hubbul jah itu? Yakni kasih akan kemegahan. Kasih kepada kemegahan, kasih kepada pangkat, kasih pada kedudukan, maka iaitu dicela oleh syarak. Penyakit ni penyakit yang dicela oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 83. Al-Qasas ayat berapa? 83. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula negeri akhirat itu. Negeri akhirat itu aku jadikan akan dia bagi orang yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian dan kemegahan di dalam bumi. Orang itu tak gila pakak. Kalau pakak mari tak apa, kita ambil. Tapi hengi-hengi nak minta pakak sampai duduk sampai awak fitnah pada orang, jangan. Dan di dalam bumi dia tiada berkehendak ia membinasakan akan orang dalam bumi. Jangan buat binasa orang. Lo ni macam-macam orang buat binasa. Sama ada dia bunuh orang betul dengan tembok, ataupun dia bunuh dari segi maknawiyat. Dia buat sihir, itu bunuh orang. Sihir ni penyakit tak nampak, payah nak. Doktor tak boleh berubah. Kita pun tengok tak nampak, tapi dia tu jadi begila lah, jadi macam-macam serabut. Ada lagi satu lagi, pembunuhan secara moral. Kita tuduh orang ini tak baik, itu dia panggil bunuh secara moral, nak suruh jatuh dia. Membinasakan akan orang dalam bumi, dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah. Syurga-syurga ni tak boleh kau save.
Bui kau orang hak Tuhan takut Tuhan. Pangkat dengan harta ni Tuhan belaka. Orang baik dia bui, orang jahat bui. Kau jahat, kau besar pangkat. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wal jahi yumbitan nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Ini hadis macam tadi juga, tapi lafaz dia ni lebih baik. Hubbul mali wal jah. Hubbul mali was syaraf tadi muhaqqi hadis kata tak jumpa lafaz tu. Hadisnya sama kata Iraqi, rawahu Dailami dengan sanad yang dhaif. Artinya kasih akan harta dan kemegahan itu menimbulkan keduanya akan munafik, menjadi seorang itu munafik. Di dalam hati seperti menimbulkan air akan bukan menimbulkan, menumbuhkan. Kasih akan harta dan kemegahan itu menumbuhkan keduanya akan munafik dalam hati seperti menumbuhkan air akan sayur-sayuran. Wal'iyadzubillah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam, tanda itu, annal jaha huwa intisharu as-sayti wal ishar. Annal jaha huwa intisharu as-sayti wal ishari wa huwa mazmumun illa liman syahharahu Allah ta'ala linashri dinihi wa dunyahu. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya jah itu, apa dia jah itu? Pangkat kedudukan itu, yaitu masyhur sebutan pada orang banyak itu, dan yaitu dicela oleh syarak. Orang panggil gapo dia zaman ni? Cari glamour, publicity. Nak cari glamour ni macam-macamnya buat. Kalau hot tino tu anjay. Kok jatuh pula buat jambu lah, buat gapo. Nak suruh suruh dia tu. Hebat dia tu. Masalah. Jadi cari publicity ni dicela oleh syarak. Mana kita nak suruh nyaw, budak-budak nak suruh orang suruh kapo dia tak ada nama gapo. Dia naik motosikal songit dengan tayar. Kata suruh mamak tu. Reti bawa motor tayar putih. Suruh tak suruh. Dia nak cari publicity dia tu, dia cari kemasyhuran. Nak cari masyhur ni dicela oleh syarak. Melainkan bagi orang yang dimasyhurkan akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala angkat orang ni, naik darjat dia kerana masyhurkan agamanya dan dunianya. Jadi kalau orang ni bukan cari publicity, Allah Ta'ala naik nama dia, memperkenalkan dia kepada masyarakat, orang terima dia. Itu rahmat Allah Ta'ala untuk orang ni nak jaga agama. Orang ni tidak dicela oleh syarak. Tapi kalau kita sendiri duk cari publicity, hegel sana hegel sini, sengih sana sengih sini, tak ada dia. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, tazallal wala tashhar. Tazallal wala tashhar. Wala tarfa' syakhsaka lituzkar bi'ilmin wa ghairihi. Waqtum wasmut taslam. Tasurrul abrar wa taghizul fujjar. Ingat mulai kata-kata Imam Ali ni, tazallal wala tashhar. Tanda itu boleh buat ceramah kan? Tazallal wala tashhar. Wala tarfa' syakhsaka lituzkara bi'ilmin wa ghairihi. Waqtum wasmut taslam. Tasurrul abrar wa taghizul fujjar. Artinya, hinakan akan dirimu. Kita bertawaduk, duduk. Hina, jangan hina maksudnya pakai baju cari serebeh. Itu bukan kita. Hina ni mana jangan menggah diri. Dan jangan engkau masyhurkan, jangan duk cari glamour, dan jangan engkau angkat dirimu supaya disebut orang dengan mempunyai ilmu dan lainnya. Kita wayak kita ni ngaji ambo ni ngaji banyak, tak ada orang yang berhalih pada ambo kawasan ni. Tu dia panggil nak nyuhur tu. Tak boleh. Tapi kalau orang mari panggil kita ustaz, panggil tok guru, biarnya panggil. Tapi kita sendiri setengah orang tu, dia sendiri dia bahasa dia, tok guru nak wayak ni. Ada juga belah tu. Kau tak jadi nyuhur lah kita ya. Apa bimbang takut jadi nyuhur.
Tapi kalau kita kecek budak-budak tak apalah. Anak-anak semua dengar ustaz nak cakap. Itu komunikasi dengan. Tapi kecek orang tua apa? Ustaz nak rayak ni. Biasa tak apa sedap. Bahasa nak naik dia gitu. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, jangan engkau masyhurkan dan jangan engkau angkat akan dirimu supaya disebut orang dengan punya ilmu dan lain-lain. Lu kau ayat sana sini, abang ngaji habis kita dah ngaji. Berpuluh-puluh tahun dah ngaji. Sekali. Dan sunyikan olehmu akan dirimu. Jangan ada ayat kau. Orang tahu, orang ada ilmu ni, orang tahu. Dia cakap, orang boleh dengar. Ni dok ayat kita ada ilmu tapi orang tanya masalah salah kuano. Dia tak percaya dem, tak saya duduk royak. Jadi penjual ubat kita ni tak. Orang leko jual ubat tu mak men ni. Tanya jual tu ubat tak boleh beli. Dan sunyikan olehmu akan dirimu dan pengetahuanmu dan diam engkau. Nascaya sejahtera engkau daripada kejahatan. Lagi menyukakan akan segala orang yang saleh dan menyakitkan hati orang yang fasik. Manakala kita tawadhu, bila kita orang keluar kita cakap, kita mengajar, kita waktu berilmu, orang tahu, orang boleh nilai sendiri. Orang ni ada ilmu, orang ni tak ada ilmu. Jadi dengan kita buat demikian, orang ada ilmu, orang baik-baik akan suka pada kita, dan orang yang tidak baik akan sakit hati pada kita. Dia tu. Al-faslus sadisu Al-faslus sabi'u fi hubbid dunya. Kita mengaji bab hubbud dunya pula. Bermula pasal yang ketujuh pada menyatakan hubbud dunya. Adapun hubbud dunya yakni kasih akan dunia, maka iaitu dicela oleh syarak. Kasih ke dunia ni syarak cela. Pasal adalah ayat-ayat dia nanti hadis tentang kasih ke dunia. Iaitulah asal segala kejahatan yang membinasakan akal manusia. Sebab saya ke dunia ni kita apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, tu yang sebut lepas. Adalah tu. Tetapi saya ke dia tu tak kira hal-hal yang bergomos macam. Maka ini asal segala kejahatan yang membinasakan manusia, iaitulah hubbud dunya, saya ke dunia. Firman Allah Taala, Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Artinya barang siapa ada ia berkehendak pahala akhirat. Orang ini nak kepada akhirat, nascaya aku tambah baginya dalam pahalanya. Nak akhirat, ikhlas kepada Allah beramal, saya akan tambah lagi. Dan barang siapa ada ia berkehendak pahala dunia, nak dunia, buat amal untuk akhirat tapi nak dunia. Kita mengajar ni kerana Allah. Ilmu nak suruh orang kenal Tuhan, tapi nak gaji. Mengajar pasal apa? Pasal ada gaji. Kalau tak ada gaji, tak pergi. Boleh kata dia. Nascaya aku beri akan dia. Bolehlah dunia dia nak tu. Dan tiada dapat baginya dalam akhirat daripada bahagian. Kalau akhirat tak ada egah dia. Dunia boleh. Dan diriwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya kasih akan dunia itu kepala segala kesalahan kejahatan. Kasih ke dunia ni lah kepala segala kejahatan, duduk situ. Dengan kita kasih dia, banyak benda kita buat. Tulis itu. Hadis ini rawahul Baihaqi dalam kitab dia Syu'abil Iman. Rawahul Bulkhairi al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, sanad dia dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Ad-dunya tanda betul. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya bermula dunia itu penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Dunia ni penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Waktu dia boleh makan belaka. Tolak batu dengan kayu tak makan apa tu. Tak ada benda halal haram bagi makan. Tubik sakabah mari tergiling tu lah, ada gokok tu. Oh dia kata maham nam kau tu. Buat kafir makan.
seluduk giling nak makan kau ni. Jadi semua tu benda tak jumpa cari Tuhan. Orang Islam ni ada makan yang baik-baik. Ad-dunya sijil mukmin ini hadis rawahu Muslim. Boleh. Rawahu Muslim. Mana hadis itu sahih lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Tulis tepi kitab ni riwayat hadis adanya lagu ni. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha illa zikrallah. Tulis. Apa mana boleh tulis ni? Illa zikrallah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Hadis ni riwayat rawahu Tirmizi dan Ibnu Majah dengan sanadnya hasan. Artinya bermula dunia itu dilaknat. Dunia ni kena laknat dan dilaknat akan barang yang di dalamnya. Benda dari dunia pun dilaknat kecuali apa dia? Illa zikrallah, kecuali orang yang menyebut nama Allah, orang ni tak kena laknat. Kalau kita duduk atas dunia ni tak semua kena laknat sekali dengan dia, kita kena sebut banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan lidah kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ingat dengan hati kita tidak lalai pada Allah. Ingat dengan anggota kita dengan kita beramal apa yang disuruh oleh Allah. Itu mana ingat, bukan ingat tu ngatik saja dak. Ada ni satu pusat perubatan. Allah nama apa dia pusat. Dia mari daripada Indonesia asal dia. Dia ubat untuk orang dada, orang nyakit dada. Dia ngatik tu dia kata 2 kilometer dengar lagi ngatik dia. Tapi untuk orang nyakit dada ya. Orang lain ni kan buat lagu tu. Jadi pening lah pula. Biarlah dia. Tapi kita nak betul fakta sini tentang zikrullah sini dengan hati, dengan lidah, dengan anggota. Semua sekali kena ada. Wa ma walahu, dan perkara yang berkait dengan Allah. Ini tak kena laknat. Au aliman, ataupun orang alim, au muta'alliman, orang belajar. Jadi hadis ni royak kepada kita berapa? Dunia ni kena laknat ke tidak? Laknat. Orang dalam dunia ni bagai dunia laknat. Siapa dia yang tidak kena laknat? Orang yang menyebut nama Allah, orang yang alim, yang beramal dengan ilmu dia, dan orang yang muta'allim, orang yang belajar. Ia nak mengetahui halal dan haram, nak mengetahui siapa Allah, siapa Rasul. Jadi kalau kita nak jadi orang alim tak reti, jadilah orang muta'allim, orang belajar. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah ta'ala semoga kita semua keluar daripada grup yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbat ma'." Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqal kafir. Dalam riwayat ma saqa kafiran minha syurbat ma'. Artinya jika ada dunia ini daripada Allah Taala setimbang sayap nyamuk. Mana kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah sekadar seberat sayap nyamuk nilai dia, harga dia ni. Nasaya tiada dituangi Allah Taala akan kafir satu teguk air sekali. Mana Allah Taala tak akan bui orang kafir ni minum air teguk, akan mati kingsit dia. Tapi oleh kerana dunia tak ada harga, kena laknat, biarnya duduklah buat dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu, fa athiru ma yabqa ala ma yafna." Tanda situ hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini diriwayat oleh siapa? Oleh Imam Ahmad dengan sanad dia dhaif. Artinya barang siapa kasih akan dunianya, kasih pada dunia, nasaya jadi mudarat akan akhiratnya. Kasih dunia, mudarat akhirat. Dan barang siapa kasih akan akhiratnya, nasaya jadi mudarat akan dunianya. Hak saya ke akhirat, mudaratlah dunia. Betul kata betul. Betul. Orang saya ke akhirat, mudarat dunia. Nak pergi beli saham,
saya terlibat dengan riba, tak beli. Saya kita lain, Masya Allah. Allah jalan juga kereta labu bulat lah kau. Dia kata main apa tu? Saya tak tahu. Kata biarlah mau naik kaci pun. Saya tidak, saya riba. Ya, mudaratlah kita dunia ni. Orang lain boleh pakat gigi, boleh kedudukan hebat, kitanya debek atas dunia ni. Tak mudarat kan? Mudarat. Maka engkau pilih akan akhirat yang kekal di atas dunia yang binasa. Jadi dia ajak kepada kita, mudah saya duduk terpengaruhlah dengan dunia tu. Biarlah mudarat kepada dunia bukan akhirat ni. Kamu pilih yang kekal daripada yang binasa. Hak mana kekal? Akhirat kekal. Hak binasa hak mana? Dunia ni binasa. Panjang mana umur kita tak lama mati. Dia mati harta tu jadi ular, jadi gapo kalau tak bayar zakat pula. Syahdan. Bermula murad. Dengar baik-baik ni. Bermula murad. Murad tu maksud yang dikehendaki dengan dunia itu gapo dia? Iaitu tiap-tiap kelakuan yang dahulu daripada mati, yang tiada memberi manfaat akan dirimu kemudian daripada matinya. Maksud dunia sini tu setiap perbuatan amalan yang tidak memberi manfaat kepada kita lepas pada mati. Itu dipanggil dunia lah. Dan bermula murad maksud akhirat itu iaitulah tiap-tiap kelakuan yang kemudian daripada mati dapat manfaat. Itu akhirat. Kan tidak? Maksudnya dunia ni bukan kata duduk atas dunia tak boleh duduk lagi duduk mana kita. Adapun kelakuan dalam dunia yang beri manfaat akan dia kemudian daripada matinya itu seperti ilmu dan amal yang memberi manfaat akan akhirat, maka iaitu dibilangkan, dikira daripada amal akhirat. Dan jikalau ada daripada sekira-kira rupa amalnya itu dalam dunia sekalipun, tak apa. Nampak benda ni macam benda dunia, tapi oleh kerana kita beramal kerana Allah, dia jadi akhirat. Apa contohnya akan bagi nanti. Iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. At-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih. Artinya diberi kasih kepada aku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Nabi kata hijai duniamu ni aku sayang kepada dia ni 3 perkara. Berapa dia? Yang pertama, bau-bauan yang harum. Pakai bau sedap ni. Dunia kata dunia tapi Nabi kita sayang sebab kita pakai bau harum, malaikat pun suka kita. Orang-orang pun sedap duduk kat dia tu, bau sedap. Kalau kita naik atas masjid ni bau tiup masa, tiup hangit kau panggil. Punya nak hidup kat kita. Kelih dia maya sini jauh lagi mepeh lagi. Dia mau hidup kat dia tu. Nak sedar sudah maya parkan ni bengek kata dak. Bau rokok kau. Ada juga pasal jenis mari. Nabi suruh orang nak pergi maya ni bawa kayu sugi, bersugi kayu tu. Nak suruh bau mulut sedap. Buat kita ni pakai tanya dengan batai rokok. Mari masjid. Naik tu kau keluk bau ya Allah. Kau ni mo ni salah dia berapa. Jadi Nabi kata 3 kali duniamu aku sayang, aku suka. Yang pertama bau harum, Nabi kita sayang. Yang kedua perempuan. Nabi kita suka kepada orang perempuan. Yang maknanya sunnah Nabi berkahwin. Nabi tapi kahwin mati. Jangan suka perempuan lagi, dia suka dia tengok cacat berjalan mana tu. Nabi suka perempuan. Ni kan dia pengajar sesak lagu ni. Boleh minyak lah jawab lagi tu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat pada umat dia, dalam hadis lain Nabi kata, tazawwajul walud al-walud. Nabi kata mu nak menikah ni dipilih orang tino hak keturunan anak ramah, berkasih saya. Pasal aku nak bangga dengan kamu pada umat pada kiamat nanti. Umat lain Muhammad ni jujur ramah. Ni umat aku Nabi kata. Jadi nak suruh ramah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena anak ramah. Tak gitu. Anak-anak ramah ni kena sayang kepada orang tino. Kalau tak sayang dia nak boleh anak ramah lagi mana? Main Jawa, tidur jauh-jauh terjadi. Dan yang ketiga, dijadikan akan daku sejuk mataku seolah-olah aku lihat akan Allah Ta'ala dalam sembahyang. Itu hadis ni hadis.
Dan sungguhnya dibilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang itu daripada dunianya. Hak pai bang tak apa kita nampak dah. Perempuan tu nampak dah. Tapi sembahyang ni dibilang kerana dalam dunianya kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir. Bangun, duduk. Orang terapi kalau panggil ni. Orang sakit-sakit ni. Di hospital terapi tu main macam sembahyang lah, tunduk bangun, sujud, rokok, ada belakang. Jadi nampak macam kerja dunia, sembahyang ni tunduk bangun. Bukan ahli sains kata. Ada satu tempat ni, riadah kita ni tak sama dengan sembahyang. Bila kita sujud. Bila kita sujud tu darah ni akan turun ke dalam ujung orak di otak tu, masuk waktu sembahyang. Baru sihat. Jadi sembahyang ni ada faedah sains juga, ada faedah kesihatan juga. Tapi dianya kerja akhirat. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia, tetapi pahalanya itu menafak dalam akhirat, maka iaitu dinamakan amal akhirat. Ketahui olehmu bahawasanya nafsu dunia itu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Dunia sendiri itu bukan dicela dan bukan dipuji. Kerana dunia itu jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu tiada dipuji, iaitu dan jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu tiada dipuji oleh syarak. Dua atas dunia tak manfaat ke akhirat. Dan jika memberi manfaat ia kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak, seperti riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Iaitu bermula dunia itu tempat berbendang, tempat cucuk tanah, berberkal bagi akhirat. Hadis ini kata di Al-Iraqi, lam ajib bihadzal lafzi marfu'an. Aku tak jumpa lafaz lagu ni mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam ajib bihadzal lafzi marfu'an. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal dalam akhirat. Kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Tempat ambil bekas sini. Jangan tadi kita ibarat dah, kita nak pergi sebelah sungai. Rumah kita sebelah sungai. Nak letak sungai tu ada jambatan getok. Kitanya getok jadi rumah kita, cokoh di situ. Tak klik rumah. Ni orang panggil orang ambil dunia saja, tak pergi akhirat. Dunia ni jambatan ke akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hilwatun khadiratun. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Man iktasaba minha malan min hillihi wa akhrajahu fi haqqihi asabahu Allah wa awradahu jannatahu. Wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqihi adkhalahu Allah daral hawan. Daral hawan. Daral hawan. Hadis ini tanda itu. Hadis ini ad-dunya hulwatun khadiratun ni yang khaninya mari daripada Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dengan sanad dia lemah sikit. Artinya bermula dunia itu manis lagi hijau. Manis hijau ni sama benar. Barang siapa mengusaha daripadanya akan harta daripada yang halal, cari harta halal dan mengeluarkan akan dia dalam jalan benarnya. Ambil harta halal, nafkah jalan halal pula. Derma lagi, zakat lagi. Nasaya diberi Allah Ta'ala akan dia sawab, pahala dan memasukkan akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa mengusaha daripadanya akan harta daripada yang tiada halal, ambil harta riba, harta saham, hak karut-karut ni, harta berapa judi, dibelanjakannya dalam yang tiada dengan sebenarnya, nasaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina, iaitulah neraka Jahannam. Jadi hadisnya ada yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim, lafaz dia macam ni, innad dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni satu benda yang manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah Ta'ala beri kamu ni jadi penjaga, pengawal, gemala kepada dunia ni. Fanzur kaifa ta'malun. Maka kamu tengok gapo dia membuat urusan yang kamu laksanakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi kata takutlah pada dunia, fitnah dunia ni, dan fitnah orang perempuan. Fitnah orang perempuan ni bahaya. Bahaya. Kadang-kadang kita tidak perasan. Dia sengih dia lama-lama, pergi laku rumah. Lepas tu mula benar-benar karut. Jangan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa.
Permulaan fitnah Bani Israel dengan sebab orang perempuan. Orang perempuan ni pula tak rasa pakai baju molek-molek. Telan je orang situlah. Kalau pakai baju ketat, baju carit, tak jumpa saiz, ada berlaku. Fitnah berlaku. Fitnah. Jadi kita lagu mana nak jaga anak-anak isteri kita ni biar pakai yang molek-molek, itu tanggungjawab suami dan pok lah. Ibu bapa menjadi tanggungjawab. Kalau tidak, lagu itulah suasana. Suasana dunia hari, dunia tak kenal orang. Tak tahu dia tu tina. Orang perempuan ni kena tutup-tutup. Kita ibarat ni kedah lah. Bagi hadut tambul tepi jalan tu bagi murah ke bagi mahal? Bagi bandar dia bagi. Murah lah. Masuk supermarket lagi kotak lagi dengan buku lagi dengan gabon. Mahal sih bagi tu. Lah betul Allah SWT bandar orang perempuan ni dia tutup aurat yang gabon ni ada maruah diri. Mahal harga dia. Kalau duk tayar tepi jalan tu tak ada kerja tu. Jangan jangan duduk tengok dia. Jadi itulah penyakit kita malam ini, beberapa penyakit yang kita belajar. Penyakit saya ke dunia, penyakit gila ke pangkat, penyakit saya ke harta. Jadi insya-Allah taala kita akan belajar pula penyakit yang ke-8 fil kibri, penyakit takabur, penyakit besar diri insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.